Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan menyentuh tentang topik dasar kebudayaan kebangsaan. Maksud kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup manusia, iaitu cara berfikir serta daya ciptaan, kehendak biologi kemasyarakatan serta alam sekeliling dan juga sesuai dengan jasmani dan rohani. Seterusnya, kepentingan kebudayaan. Yang pertama, dapat memupuk perpaduan antara kaum, dapat menanam nilai-nilai murni dan juga bagi memastikan kestabilan sosial dan politik negara agar terus dipelihara. Apakah itu dasar kebudayaan kebangsaan? Dasar kebudayaan kebangsaan telah pun digubal pada tahun 1971 kerana kesedaran dan kefahaman yang rendah mengenai kebudayaan, kepentingan politik yang menekankan kebudayaan kaum sahaja dan juga penekanan yang lebih kepada kemajuan ekonomi. Dasar kebudayaan kebangsaan ini telah pun dilaksanakan pada tahun 1971 dan dilaksanakan semasa zaman pemerintahan Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Penggubalan dasar kebudayaan kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti di Malaysia. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujudkan dan mengekalkan identiti negara di mata dunia antarabangsa. Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak 2000 tahun yang lampau. Peranan sebagai sebuah pusat pertemuan telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur yang sesuai dengan kebudayaan asas rantau ini. Dengan yang demikian, sebagai satu proses yang berterusan, kewujudan kebudayaan kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan 3 prinsip yang ditetapkan oleh kerajaan sebagai dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu yang pertama, berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Dan yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Rantau yang dimaksudkan merangkumi kawasan Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand dan Kemboja, serta Kepulauan Selatan Pasifik sehingga Malagasi. Rantau tersebut merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau tersebut juga merupakan pusat pemancaran, pengembangan dan warisan kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa atau lingua franca. Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan-persamaan dalam bidang bahasa, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai kepribadiannya. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran kepribadian kepada lebih 200 juta manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Dengan yang demikian, kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertetapan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. Dengan itu, unsur-unsur budaya Cina, India, Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai wajar diberi pertimbangan dan penerimaan dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujud percanggahan dengan perlembagaan dan prinsip-prinsip rukun negara dan kepentingan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian dan pada Islam sebagai agama rasmi negara. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memajukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal, kerana itu patut menjadi unsur yang penting
dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara, di samping telah wujud fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini. Ketiga-tiga prinsip asas ini adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Dengan yang demikian, usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai 3 objektif penting, iaitu yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Konsep dasar kebudayaan kebangsaan adalah aspek kebangsaan yang dapat ditonjolkan melalui kebudayaan kebangsaan yang mana merupakan penggerak yang sangat hebat dalam mengisi semangat kebangsaan dan menjadi batu asas kepada pembentukan Malaysia. Hakikatnya, hubungan antara kebudayaan kebangsaan dengan semangat kebangsaan adalah bertimbal balik. Ini adalah kerana masing-masing saling menyokong dan menguatkan antara satu sama lain. Dari segi antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Terdapat beberapa tujuan pembentukan kebudayaan kebangsaan. Yang pertama ialah membina imej negara bagi menghasilkan kepribadian, dan yang kedua menyemai kesedaran nasional dan kenegaraan. Seterusnya, pelan dasar kebudayaan kebangsaan. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Seterusnya, meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih seperti peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan rasionalisme Malaysia. Yang terakhir ialah meninggikan taraf dan mutu kesenian. Fasa dasar kebudayaan kebangsaan adalah peranan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting. Antara lain, kementerian ini menguruskan penyelidikan, pembangunan dan penggalakan, pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai penggelola dan urus setia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Peranan kementerian atau jabatan, kerajaan-kerajaan negeri dan badan-badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Sasaran dasar kebudayaan kebangsaan pula. Dasar kebudayaan kebangsaan juga memainkan peranan dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Dasar kebudayaan kebangsaan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan nasional yang dipersetujui oleh semua kaum yang terdapat dalam negara. Intihannya, dasar kebudayaan kebangsaan memainkan peranan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum menerusi kewujudan satu budaya kebangsaan yang dipersetujui oleh setiap kaum. Pencapaian yang pertama ialah program-program radio dan televisyen. Radio Televisyen Malaysia RTM telah mengambil langkah yang positif sejak beberapa tahun yang lalu untuk meningkatkan pencapaian dalam kebudayaan. Sekarang kita mempunyai saluran-saluran radio menghidangkan program-program dalam pelbagai bahasa berdasarkan kaum di Malaysia, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil.
Yang kedua ialah Hari Kelepasan Am, sesuai dengan dasar kebudayaan kebangsaan yang menerima unsur-unsur kaum lain untuk diterap dalam proses ini. Seterusnya ialah Pendidikan Bahasa Ibunda. Selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, pelaksanaan kurikulum baru sekolah rendah KBSR diikuti dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran moral dan etika. Dalam waktu yang sama akan mendorong pelajar supaya bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Selain itu ialah Jabatan Pengajian Melayu, Cina dan India. Yang akhir sekali ialah gabungan kegiatan kesenian. Kegiatan seni sukan seperti seni mempertahankan diri taekwondo yang berasal dari Korea, karate do yang berasal dari China, silat bam dari India dan seni silat cekak dari Malaysia, itu Kedah, merupakan satu himpunan seni mempertahankan diri yang telah lama bertapak kukuh di Malaysia. Penutup bagi dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal adalah perlu bagi negara Malaysia yang berbilang kaum dan sedang pesat membangun. Dasar sedemikian diharap dapat dijadikan panduan untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan beridentitikan Malaysia. Apa yang perlu ditekankan ialah pelaksanaan dasar ini yang agak rumit di samping memerlukan masa yang panjang dengan penyertaan daripada semua pihak tanpa mengira kaum dan agama. Kesedaran, keinsafan dan kefahaman yang mendalam amat penting dibentuk dalam diri setiap rakyat Malaysia untuk mencapai cita-cita yang murni itu. Kesedaran ini menuntut pengorbanan daripada seluruh rakyat Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.